oh rupanya macam ni, rupanya macam ni. Pengalaman lah, selagi tak tempuh, selagi tu kita tak tahu. Paru-paru saya disahkan rosak 75%, di mana saya ni sebenarnya saya alopecia. Lah, saya rasa dulu kontroversi tu pasal I je kan. Hai Ben. Ben boleh komen sikit Ben untuk hari ini? Dah selesai tu je. Selamat siang. Walaupun berpuasa kita kena tetap ceria pada hari ini. Hari ini saya sangat excited sebab saya akan ditemani oleh dua orang yang cukup istimewa. Yang satu tu memang dah istimewa. Yang lagi seorang tu, oh my God, I memang tak sabar. Tapi sebelum tu, marilah kita mengajak teman rakan saya, seperjuangan saya, Izzul Islam. Everyone. Hello. Awak kembali lagi bersama saya. Abel, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Awak sihat? Alhamdulillah, Abel. Hopefully penonton-penonton Melody juga sihat. Thank you so much for watching Melody rancangan nombor 1 di Malaysia, right? Yes. Okey, korang boleh follow Instagram Melody, Melody TV3 ataupun di Twitter Melody TV3 Official, ataupun kalau ada sebarang komen, letaklah hashtag Melody TV3. Kalau ada gosip-gosip terkini, jangan lupa DM kita orang, okey? Oh, DM je Boleh, anything. Sekarang it's all about... Oh, lagu raya lah Syed ni. Ini ke yang Abel cakap tadi yang datang? Inilah dia tetamu istimewa kita, guys. Kamu gatal. Bukan. Ya Allah. Awak. Dia rindu sangat tu. Itu maknanya dia rindu sangat set ni. Dia ada peluk sepuas-puasnya. Ya Allah. Jana, teringat ke kenangan lalu? flashback ke? Tempat jatuh lagi dikenang. Wow. Ini kata pula tempat bermain, Wak. Selamat datang Jana Nik. Hai Jana. Thank you, Pok Jo. Thank you. Padahal aku pun dijemput oleh Abel juga. Senior tau, senior I ni. So dia senior I. You untuk Melody, Oh, you Melody. senior I. Dia kepantau ni. I punya performance baik ke tak? You kena buat betul-betul lagi ni, Bel. Confirm, I sangat ada All out. Jangan risau, Cik Abel. Yes. Cik Abel memang mantap perform ya. Saya datang hari ini bukan nak tengok Cik Abel dengan Pok Jo. Habis tu? Saya nak tengok set. Dah tengok set hari ni. Jana, tak apa. Set ni macam tak ubah, macam sama je. Kita ubahlah sikit-sikit kedudukan dia. Bila nak tukar set ni? Bila nak tukar set? set ini akan berubah. Okey, kejap. Sabar. Izu, Jana, sekarang ni kawan kita seorang ni. Siapa? Dengarnya dia seseorangan je. Oh, keseorangan raya tahun ni. Saya ke? Bukan awak. Awak ada kekasih. Farah Fauzana. Itu Fafau. Farah Fauzana. Sama juga dengan Nabila Razali. Nabila Razali pun sambutan katanya raya mereka Tapi dia orang seorang-seorang tak apa. Dia orang banyak job. Yes, betul. Sekarang ni money is king. Jom kita tengok. Tak perlukan lelaki. Perlu juga. Cing, bagi. Ayuh kita mula Melodi minggu ini dengan cerita dari Fafau. Lama tak nampak Fafau sejak kembali menjadi DJ Hot FM. Baru-baru ini Melodi berkesempatan bertemu Fafau dalam acara iftar Hot FM dan Molek FM. #Seikhlas Hati. Jom kita dengar apa cerita Fafau dalam persediaan raya tahun ini. Masa saya masih lagi kat umrah, adik-beradik macam kumpul dengan rumah aunty-aunty je. It's all about Ramadan kot. Raya tu semua macam nak pergi holiday je. Kak punya komitmen kerja macam mana? First day raya tu dekat konti ke kat rumah? Alhamdulillah, we have a very good boss. Kita sebenarnya masih lagi bekerja. Tidaklah seawal 6 pagi. Cuma kita ada program-program radio raya Hot FM yang kita akan siarkan sepanjang minggu pertama. Mana sempatlah nak berlari. Maklum kan, rancangan-rancangan ni live. Kita kena cuti lah sehari dua. Siarlah kat kami. Bagi balik Johor, balik Melaka. Kita nak balik mana? Kita nak beli setiu. Jadi raya ni ada buat rumah terbuka ke? Tak ada. Ni dah lama ni orang tak ber-open house. Farah Fauzana daripada day one sampai akhir tak pernah ada rumah terbuka. It's all about, hello Fafau, saya datang rumah boleh? Farah nak datang rumah ada kat rumah ke? Ada. Tapi datang rumah aku tak ada makanan. Tak apa, nak jumpa. Yes, that is the true of visiting raya. Saya selalu cakap, kalau datang rumah kawan, kalau makanan tak ada masalah. Sebab yang penting kita nak jumpa. Kalau kita nak pergi rumah kawan, randomly kita bawa bawah tangan tu. Sebab at the end of the day, it's not about makan. Nak berjumpa, berziarah tu yang penting. Boleh datang je rumah saya anytime, tapi call. Takut nanti kalau you datang rumah I, sebenarnya kat rumah Farah. Kesian korang. Baju raya Kak berapa pasang tahun ni? Macam Ceta kita tahu macam banyak kan. Akak tak nak kalahkan Ceta. Ceta is one in a million. You will never fight with Ceta. Saya
masih lagi menggunakan baju-baju yang sebelum ni ada, alhamdulillah. Dia berita baik tau sebenarnya, Farah. Kalau kita masih lagi pakai baju lama, itu tanda body kau masih lagi maintain. Alhamdulillah. Adalah juga satu dua orang kata baju baru jangan tidak. Kan jenis yang mungkin baju tak penting sangat kot. Janji selesa. Apa pun daripada saya, Farah Fauzana, ampun maaf dipinta kalau apa yang anda dengar, anda lihat di sosial media tu ada sedikit sebanyak menggurus hati tanpa saya sedar. Ampun maaf dipinta. Selamat Hari Raya ya. Sedar tak sedar sudah masuk 2 minggu umat Islam menunaikan ibadah berpuasa. Alhamdulillah. Mesti ramai yang sudah mula membuat persiapan raya. Nak tanya juga, bagaimana agaknya persiapan Aidilfitri untuk Nabila Razali tahun ini? Meriah ke tak? Untuk tahun ni, Alhamdulillah, selepas 2 tahun kita boleh beraya, kita boleh berjumpa saudara kita yang jauh. So, lebih banyak luangkan masa bersama family lah. Family besar maksudnya. Kalau sebelum ni, kita family kecil, di rumah saja. Tapi tahun ni agak berbeza juga untuk Bella sebab tahun ni tahun pertama Bella beraya di kampung. InsyaAllah raya pertama adalah keluarga besar yang akan datang. So, quite excited for that lah. Apa agaknya persiapan Bella? Raya sakan ke biasa-biasa je? Raya biasa-biasa je, tapi biasa kalau dulu duit raya tu sikit, tahun ni banyak lah sebab ramai yang datang collect kan. 2 tahun diorang tahan. But of course excited dia lebih kepada nak jumpa anak buah. Ada yang macam setahun tak jumpa, tiba-tiba dah ada baby, tiba-tiba dah berkahwin. Sebab KP kan, tahun ni perbezaan dia itulah, bajet dia lebih sikit. Tapi Bella percaya dalam konsep memberi sebab Alhamdulillah tahun ini Bella bersama dengan TV3 untuk Ramadan Raya. So kita pun nak rasai kemeriahan raya tu tahun ni lah berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Apa agaknya juadah istimewa pagi raya yang Bella selalu buat? Kalau Bella buat susah soalan ni sebab semua orang memang suka air tangan mak Bella lah. So kalau pagi-pagi kita orang mesti kena ada pulut dengan sambal hijau. Berapa helai baju raya Bella tahun ni? Tahun ni Bella bersama dengan Bulan Bintang. Jadi ada banyak sangat pilihan, banyak warna, banyak design. So Bella pun agak rambang mata nak pilih. But I'm sure raya Bella tak ada masalah nak sebut. Kalau apa kuning ada, alhamdulillah biru ada, hijau ada, hijau cair sikit. Macam-macam ada. Dan untuk seluruh family Bella pun ada lah. Tahun ni raya beraya di mana? Raya di Melaka, Pulau Sebang. Nanti kalau siapa yang ada dekat Pulau Sebang Melaka tu bolehlah datang singgah. Alright, terima kasih kepada anda semua dan kepada penonton Melody. Bella ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dalam pada kita beraya ni. Mungkin dah 2 tahun kita tak dapat bersama. Tapi kali ni jangan lupa ya, kekalkan SOP, jaga diri baik-baik dan kita maafkanlah segala kesilapan yang lalu dan seikhlas hatinya. Jangan lupa sedekah. Tiba. Makcik, pakcik kat rumah. Makcik, pakcik kat rumah. Rindulah tengok muka korang. Rindu. Jangan dekat sangat. Jabatan penuh netizen. Frame tu. Jangan dekat sangat. Penuh frame tu. Jangan dekat sangat. Kita suka muka kita penuh-penuh macam tu. Rindu betul tu makcik. Dia rindu betul. Say hi sikit. Pergi sana ke sini dah tengok set tu. Nanti tweet banyak-banyak. Jana Melody. Mengimbau kenangan. Mengimbau kenangan. Sekarang ni nak tanyalah kan. Memang host memang tak jemput orang datang duduk ke? Tak, sini konsep dia. Akan jemput. Ini adalah part of dia punya renovation. Wow, renovation. Sini dia macam layan diri tau. Rasa nak duduk je. Duduk. Tak boleh. Rasa tak nak. Okey, dijemput. Jana ni silakan duduk. Terima kasih. Okey, kejap lagi. Kita ada lagi cerita yang best-best yang panas-panas. Antaranya kita ada cerita pasal Ben Amir. Tengah hot. Oh, yang keluar mahkamah tu. Jangan cerita lagi. Kita ada juga cerita pasal Fizo Umar. Fizo Umar kenapa? Dah lama tak dengar gosip weh. Ada je. Tak boleh cakap sekarang. Tak boleh cakap. Tak boleh. Pasal Fizo tak boleh. Sebab kita ada mic, nanti orang dengar. Ya. Kejap lagi boleh cerita. Daddy Syuib datang Betul. Okey. Tapi best lah kan bila duduk kat sini baru dapat input gosip. Sebab kalau tak sebelum ni bila tak ada dengan Melody tak tahu gosip. Sama lah kita. Oh, kat sini baru mood bawang tu sampai. Yes. Tapi Cik Abil, ini bulan Ramadan tau. Tak apa, kita bukan tak percayalah Melody bulan Ramadan ni semua cakap yang baik-baik je. Information je, no gossip. Nak tanya jugalah Jana kan. Kalau kita tengok tadi Nabila Razali, Fafau pun beraya, kita dah tahu dah cara orang gaya macam mana. Jana. Jana gaya tahun ini macam mana? Saya raya kesenduan. Kenapa pula? Sebab selalu nak balik kampung confuse nak balik rumah ayah ke nak balik rumah mak macam tu. Alah beh. Okey, tak apalah. Tiba-tiba sendu kan. Tak apa. Kita kembali lagi selepas ini dalam Melody TV3. Sekejap lagi. Yang tahulah siapa-siapa yang dengar Desas-Desus dengarlah. Pesan daripada steroid yang pihak hospital bagi pada saya lah setiap 4 jam tu. Ya, sama juga macam mana saya kena dulu. Selaku peguam boleh cakap. Kisah selesai, Puan.
Hello. Kita kembali lagi dalam Melody bersama dengan Jana and Iju. Rasa macam Abil macam kekok sikit lah bila ada kau ni, Jana. Kenapa, Poju? Kau perhatikan dia. Bukan, aku matang. Aku dah matang. Oh, dia dah matang. Aku daripada tadi, aku tak tengok Cik Abil, aku tak tengok kau. Aku tengok Saya tengok kamera kamera je dan aku sebab tengok excited monitor. di depan tu. Aku tengok monitor sebab aku macam terkejut TV aku, muka aku keluar kat TV. Oh, Melody lagi? Masih lagi dalam Aku Melody? macam, Masih lagi wujud dalam Melody? Alright. Lepas ni kita ada cerita banyak lagi, Bil. Kita sebenarnya ada cerita banyak sekejap lagi. Tapi ni kita nak bercerita pasal ambassador untuk 100 plus ni. Syafiq Kyle. Our hero Melayu. Yang ada dekat sebelah sana tu? Ya, betul. Oh, handsome Abil Syafiq. Busy pun datang. Terbaik, Bil. Bagus. Over to you, Michelle. Michelle! I nada ke tu? Cantik, bagus dia. Okey, thank you Abil. Anda bersama saya Michelle di dalam Melody. Kali ini saya bersama dengan Duta selama 3 tahun bersama 100 plus. Ya, betul. Okey, jadi sepanjang bulan Ramadan ni agak-agak macam ada tak beberapa checklist yang Syafiq Kyle nak buat semua benda dalam masa yang sama? Ada tak? Ada lah. 1-2 checklist yang saya nak buat. Sebelum ni mungkin tak dapat nak turun tarawih kan. Betul. Full tarawih tu. Walaupun saya sibuk juga tahun ni, saya cuba nak turun tarawih juga. Pergi bazar tu je lah. Kalau diikutkan hampir 2 tahun pula. Hampir 2 bulan kita Melody nak dapatkan Syafiq Kyle, tak dapat. Disebabkan dia punya jadual tu terlalu padat. Kan? Kekal bertenaga, kekalkan momentum you memang tak penat ke apa Syafiq? Penat juga bila kita syuting lagi bulan puasa kan. Kita syuting hari-hari. Saya syuting daripada gelap ke terang ke gelap balik. Saya selalu ada 100 plus kat set boleh kekalkan hidrat. Sebab kita syuting outdoor panas. Lepas tu dengan keadaan yang scene macam mana kita tak tahu kan. Betul. So saya selalu nak kekal hidrat dengan 100 plus. Dia akan selalu ada dekat set saya lah. Semua kru pun ambil 100 plus untuk kekalkan hidrat every single scene. Okey. Yang penting bukan siang tau. Yang penting bukan siang lah. Kita siang. Banyak scene malam pun kita ada juga kan. Selain daripada tu, kita pun nak tanya jugalah kan. Betul. Kalau kita tengoklah kan, rakan-rakan artis kita adalah seorang dua tu bakal menamatkan zaman bujang mereka. Saya ucapkan tahniah kepada siapa yang dah mendirikan rumah tangga dan bakal mendirikan rumah tangga. Sama juga Syafiq Kyle yang bakal tak tahu bila. Date bila tu? Saya nak jawab. Saya teringin sangat nak jawab benda ni, tapi saya tak ada jawapan yang solid. Bila, bagaimana dan di mana tu. Tapi yang saya yakin apabila dah ada tarikh tu, pastinya Syafiq Kyle ni dengan adanya 100 plus ni dia boleh pulun semua jadi multitasker. Betul tak? Saya akan start minum 100 plus dan saya akan jemput satu Malaysia. Okey, jemput datang. Okey. Dalam kesibukan you tu, agak-agak ada tak checklist lain yang you rasa macam alah aku tak boleh buat ni sebenarnya, tapi disebabkan you sentiasa kekal bertenaga, semua tu memang tapau habis lah. Saya ada satu checklist saya nak buat, terutama kalau saya nak buat tu bulan puasa. Macam mengagihkan makanan tu one of saya punya checklist juga. Kalau kita bukan bulan puasa, mungkin support sistem untuk ke arah tu kurang. Tapi bulan puasa kita ada macam-macam orang untuk supply makanan, supply air. Tu untuk saya turun padang dekat dengan masyarakat, bagi diorang makan tu, itu one of checklist saya juga. 100 plus buat aktiviti macam ni, ini sambil menyelam minum air untuk saya. Saya harap sedekah ataupun aktiviti saya waktu dekat Kampung Baru ni pun sah diterima. Selain pada kita buat kerja, kita ibadah juga kan. Betul. 100 plus pun beribadah juga bagi semua dekat masyarakat yang ada dekat sekeliling Masjid Jamik tu. So saya pun happy juga untuk buat on-ground event yang macam ni. Kita 2 tahun kan kita dapat jumpa masyarakat. Kita tolaklah fans ataupun penonton tu. Kita nak jumpa orang je sebenarnya kan, untuk kita berinteraksi dengan diorang. Susahlah 2 tahun ni. So bila diorang ada bagi event yang macam ni ataupun on-ground event yang macam ni, buatkan saya rasa macam bagus juga untuk kita buatkan every year, kalau boleh every month, untuk kita bagi dekat masyarakat yang ada kan. Alhamdulillah saya dapat communicate dengan orang-orang macam ni, sebab tu saya suka event-event macam ni. Advice saya kepada semua penonton, time sahur tu kalau korang nak makan, dah makan, korang try minum 1 botol 100 plus aktif ni. InsyaAllah saya pun selalu try juga. InsyaAllah korang akan kekal hidrat sepanjang hari dan kekal bertenaga juga. And jangan lupa #Ramadan semua dan. Okay? Apakah cerita sensasi seterusnya? Jom kita saksikan. Thank you Syafiq. Thank you Michelle. Thank you.
Ini pula cerita mengenai penyanyi bersuara gemersih. Siapa lagi kalau bukan Wani Hasrita? Sebelum ini, pelbagai spekulasi timbul berhubung status dirinya termasuklah dakwaan kononnya dia sudah bernikah. Betul ke? Mungkinkah ini masa yang sesuai untuk Wani umumkan sesuatu? Jawab Wani. This is the time tu tak tahu betul ataupun tidak. Tapi first of all saya kena menafikanlah benda yang tidak betul. Di mana yang sesuatu mengatakan saya dah kahwin tu belum. Saya masih lagi balik kerja, saya panggil abang, tak ada pun lagi yang menyahut. Saya belum kahwin lagi. Benda macam ni saya rasa terlampau private untuk saya nak kongsi. Lagipun saya perempuan kan. Selagi benda tu tak jadi, maknanya dah betul-betul confirm, maknanya dah betul sah tu. Tapi apa pun, bila dah sampai waktunya, masa yang sesuai, kita memang akan share juga. Sebab saya pun tahu berada dalam industri privacy tu tak boleh nak simpan semua. Saya faham akan benda itu. Apa yang boleh saya cakap, kalau sampai time nanti memang kita akan share. Tahun ni perancangan untuk berkahwin sebenarnya betul atau tidak? Ramai yang tanya tahun ni. Yang saya cakap adalah insya-Allah. Kalau Allah izinkan tahun inilah berjalan dan berlangsungnya. Tapi apa pun saya minta doa semua untuk doakan saya punya perjalanan dipermudahkanlah insya-Allah. Ada berkenalan maknanya dengannya orang Sarawak betul atau tidak? Siapa? Saya rasa masih belum lagi untuk kita kongsilah. Siapa-siapa yang tahulah, siapa-siapa yang dengar desas-desus dengarlah. Tapi untuk kita open, saya rasa terlampau awal lagi kot. Tunggulah nanti kejap je. Yang pasti bukan orang dalam industri InsyaAllah bukan. Masing-masing ada orang yang kita prefer kan. Tapi kita tahu pekerjaan dalam industri ni macam mana. Tak tentu masa. Cukuplah saya seorang yang tak cukup masa tu. Wani sendiri dah bersedia tak daripada segi mental nak bergelar isteri ni? Bersedia tak bersedia biar saya je tahu. Tapi selagi kita tak tempuh benda tu, kita takkan fully aware yang rupanya macam ni, rupanya macam ni. Benda ni satu benda yang pengalaman lah. Selagi tak tempuh, selagi tu kita tak tahu apa sebenarnya, apa kesudahannya. So saya minta doa pada semua orang yang dah mempunyai pengalaman, tolong doakan saya. Sebab yalah orang baru kan nak masuk dalam dunia itu, kita banyak sangat kena belajar. Saya rasalah dia bukan orang dalam industri. Wani sendiri sebagai artis ataupun selebritis, mestinya ramai peminat yang mendekati Wani. Dia memahami tak akan kerjaya Wani dan dia sendiri dah bersedia tak untuk menerima Wani sebagai seorang Wani Hasrita? Apa yang boleh saya kongsi, insyaAllah persefahaman tu adalah. No matter what, kita kena buat, make it happen kan. Alhamdulillah setakat ni semua okey. Kenal kat mana? Again, nanti kita share dengan lebih lanjut. Nervous lah. Itu dia kisahnya macam mana? Okey, cukup panas tak? Cukup lah tu. Suka ke tidak? Bulan puasa kita memang nak dengar berita-berita yang baik-baik macam tu. Berita baik tu tak ada gosip-gosip. Bagus, kan? Syafiq pun tadi bukan main lagi. Nampak energetik. Betul? Katanya semua done since siang hari? Bukan. Maksudnya Syafiq cakap dia hydratekan diri dia setiap scene. Maknanya scene lepas berbuka lah. Scene. Siang still kena. I information nak bagi korang. Betul lah sebab Syafiq kira hebat sebab dia dah buat semuanya done. Tadi kan dia ada kata dia dapat cope with his daily task dengan 100 plus. Sis buka ni tak nampak. Task dengan 100 plus aktif. Sebenarnya Abi pun sama dengan Syafiq. Masa sahur dan berbuka tu, Abi ambil je 100 plus aktif ni sebab dalam 100 plus aktif ni ada elektrolit yang mampu memberikan kita elektrolit yang mampu memberikan kita penghidratan optimum untuk bantu kita kekal fokus dan bertenaga. Elektrolit maksud Melayu. Kita kekal hidrat dengan tenaga ni. Jadi barulah kita fokus untuk buat lebih banyak benda sepanjang Ramadan ni. Barulah Ramadan semua dan ingat #Ramadan semua dan. Ramadan semua dan. Baik. Itu semuanya dia dan tu. Semuanya dan. Apa tu kita tengok Syafiq tadi semuanya dan. Macam dia dah sedia, dah ready. Walaupun siang benda ready untuk berbuka. Betul. Tak maksudnya dia sentiasa bersedia. Tak baik Bukan. Saya tahu niat awak apa. Awak tak. Awak bulan puasa baik awak buka je puasa awak. Tak, awak buka je puasa. Dia kekal aktif tu sebab apa tahu? Sebab dia dah minum 100 plus aktif. Sahur tadi. Awak positif sangat tau. Saya tak boleh, saya memang negatif. Kita Ramadan. Saya dapat tahu awak memang saja nak cakap dia tak puasa sebenarnya kan. Tak baik awak cakap macam tu. Saya malas nak cakap banyak-banyak. Daripada saya gaduh awak, saya invite. Kita gaduh. Saya nak invite ustaz datang ceramahkan awak yang tak ada puasa ni. Saya rasa tak cukup ni. Dua lawan satu tak boleh ni. Kita bagi seorang, kena bagi sama. Kena bagi balance. Dapatkan siapa? Jom kita bagi tetamu kita. Daddy Shoaib. Yeah. Apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awak tak bawa aiskrim ke untuk dia? Tak. Jangan ada lah, bukan kat sini. Abang sihat, Abang? Nanti kat kedai. Duduk mana sini Allah.
Aduh. Abang. Bukan. Atas. Oh, sini. Kursi kat atas. Sejak balik kampung memang macam humble begitu ya. Ada. Saya banyak belajar ilmu bomoh. Oh, bomoh Jadi tempat ni keras ya. Allah. Betul keras. Adik, ada nak kena baca-baca dulu ke? Tadi dah settle semua dah. Dah kalau nak baca-baca minta maaf. Ini air tak boleh minum. Cik Abil, I kalau orang dah main bomo-bomo ni, I takkan jahat dengan dia. I akan diam lah, I takut kena santau. Cik Abil tanyalah nak tanya apa. Aku nak buka santau. Dia bukan sejing tu. Abang sekarang tengah sibuk nak ditayangkan tak lama lagi program terbaru yang Diary Daddy. Diary Daddy. Dah main dah. Dah main tayang dah. Kita dah tengok tak? Kita dah tengok. Dah ditayangkan. Kita tengok dah. Dah tengok dah. Thank you. Seronok sangat Daddy Shuib. Macam mesra. Apa orang kata terjun gelongsor. Terjun gelongsor. Terjun pun boleh. Malam dah episod 3 dah. Episod 3 dah. Berapa episod semua sekali bang? Berapa episod semua sekali? Mula dia offer 50. Saya cakap, saya sibuk. Saya cakap 5 je boleh tak? Buat 5 je. Offer mula 50. Maknanya khas untuk Ramadan Raya ni lah. Cukuplah. Sampai nak raya nanti insyaAllah. Tapi kita tak puas lah 5 episod. Sebab kita memang kalau boleh penyibuk, kita nak tahu lagi kehidupan Daddy Shuib ni. Itulah dia. Nanti kita proceed yang 45 lagi tu. Sambung lepas raya nanti. Sambung lepas raya insyaAllah. Abang macam mana kerja dengan anak-anak abang? Okey. Itulah dia. Dia sebenarnya seronok nak kerja dengan anak-anak. Rasa macam pelik kan bercakap dalam ni. Saya macam dalam aquarium. Wow. Rasa macam dekat. Rasa macam dekat je. Ikan tahu daripada sini. Ya, itulah dia. Tak apa. Tapi bila nak kerja dengan anak-anak ni seronok sebab kita kalau betul-betul kita nak nak shooting, nak buat sendiri, tak ada masa kot. Betul? Tapi bila ada orang nak buatkan, lepas tu kita tahu benda tu kita boleh tengok balik. So itu yang nak sangat buat dengan anak-anak. Memory lah kan? Memory betul. So bila buat dengan anak tu pula tu dia. Alhamdulillah rupanya anak-anak pula seronok nak buat. Lepas tu adalah keluar bakat-bakat yang Talita dia pandai hosting, dia cakap nak ganti Jananik nanti. Lepas tu saya tak ada job lah lepas ni. Saya dah nak datang sini tak ada payment. Okey. Dia cerita tak ada payment pula. Saya datang pun tak ada payment. Datang tak ada payment. Lepas tu nak ada anak guys, Ramadan dalam industri ni. Ini kan bulan puasa. So kita kena ikhlas. Buat Maknanya apa tak payah bayar. Volunteer. Ini kira buat amal lah. Amal jariah. Tapi dengan cerita, ada satu kawan kita ni, Fazil Zainal. Ya, habis pun dengar cerita. Pasal dia kepala dia dah botak. Keguguran. Biasalah orang botak. Kau ni tak berarti orang botak ke? Steroid. Jom kita zas. Steroid. Macam mana nak sebut? Kecoh lah orang botak pun kecoh. Orang ada rambut pun kecoh. Biarlah orang botak. Jangan betul. marah. Puasa ni. Saya botak kat dalam ni. Okey, go. Tahun lepas, Fazli Zainal bertaruh nyawa di hospital selama 29 hari akibat terkena jangkitan COVID-19. Dan kini Fazli Zainal kelihatan lebih sihat. Tapi dengarnya keadaan rambut beliau tidak berapa baik dan kelihatan botak akibat makan steroid. Betul ke Fazli? Jom kita dengar sendiri. Apa kata Fazli? Alhamdulillah saya beransur pulih sekarang ni. Tapi masih lagi dalam proses pemulihan ni lah. Paru-paru saya disahkan rosak 75% dan sekarang ni saya nampak kesan post-COVID tu sikit-sikit di mana saya ni sebenarnya saya alopecia. Alopecia ni rambut bertumpuk-tumpuk kan. Kalau tengok ni. So jadi kesan daripada steroid yang pihak hospital bagi pada saya lah setiap 4 jam tu masa tu nak pulihkan paru-paru saya. Tapi Alhamdulillah saya bernafas lagi dan dah boleh lah mengacara dan menyanyi lah. Nampak abang nyanyi kemain tarik lagi. So nak tanya abang punya paru-paru ni dah okey belum? Sebenarnya belum 100% lah. Tapi sebab degil nak juga cari rezeki kan. Sebab siapalah yang nak tolong kita, siapa nak bantu kita kalau bukan diri kita sendiri. So nak tak nak saya terpaksa kuat dan saya yakin ramai juga pesakit-pesakit COVID yang lain yang turut pun kuat macam saya jugalah. Terpaksa mengharungi demi mencari sesuatu rezeki. Masa sidang media tadi abang ada mention mengenai arwah Abang Rudi merupakan salah seorang penulis lagu untuk lagu abang. Ada tak abang pernah jumpa dia sebelum ni ke ataupun pernah kontak dia ke? Kemunculan awal saya sebagai artis pada tahun 2004 tu semua, dia dah ada dalam industri dan dia antara orang-orang yang selalu menasihatkan saya itu ini begitu begini. Ada benda yang boleh dilayan, ada benda yang tak boleh dilayan. Jadi dia nasihatkan supaya pandai-pandailah saya jaga diri dan banyaklah benda-benda yang dia nasihatkan saya
tentang selok-belok industri. Sampaikan saya berminat untuk menjadikan beliau salah seorang penulis lirik dalam album pertama saya, Harapan. Agak sedihlah sikit bila dia antara seorang kawan-kawan yang kita hormati dan segani dah pergi dah. Okay, kalau abang tak keberatan lah, apa last conversation abang dengan dia bang? Oh, tak silap saya saya pernah ada conversation untuk buat lagu-lagu kerohanian dengan beliau. Saya cakap kat dia, lagu kerohanian ni tak semestinya penyanyi tu penyanyi nasyid sahaja yang menyampaikan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu dakwah. Itulah plan kita orang sebenarnya. Kalau boleh, kita sebagai artis biasa pun kita pun nak nyanyikan lagu-lagu yang ada mesej dakwah yang supaya setiap masa orang ingat. Malangnya tak sempat lah kan. Tapi sebagai seorang lebih berpengalaman dalam industri seni, pengamal media, saya rasa beliau sangat-sangat baik. Dia sangat outspoken, berterus terang. Apa yang dia cuba sampaikan itu mesti ada alasan yang baik untuk jadikan kita lebih baik, lebih kuat dalam industri ni. Dia bau apa-apa tak? Perasan tak? Bau? Bau apa? Bau mami memang selalu wangi. Sehari dua je lah kot. Dan kita back to normal business lah. Bila nyanyian tu kita dah boleh handle lah tu. Kita dah tahu nak buat lagu. Cerita seterusnya mengenai penyanyi Ayu Damin yang sebelum ini dikritik tentang cara pemakaian beliau. Apa cerita ni Ayu? Cuba jawab sikit. Dari segi perkembangan terbaru, mungkin apa yang akak boleh kongsikan? Akak dah mula orang kata menceburi bidang perniagaan lah. So macam mana? Bidang perniagaan ini adalah yang menyelamatkan Ayu pada masa PKP. Jarak dia makan masa. So kita tak ada show, kita tak ada benda untuk nak backup. Tapi Alhamdulillah nasib baik ada Ayu buat pertanian. So di situlah nak menampung kita punya kehidupan. Kita tahu baru-baru ni juga kan, ada setengah netizen ni menegur tentang pemakaian akak kan. So mungkin apa yang akak boleh komen tentang benda tu? Kalau ikut segala pemakaian saya dari atas sampai bawah adalah daripada orang cakap yang dijaga suami. Suami yang menjaga. Jadi mungkin hari itu terlalu ketat. Seadanya bila pancaran lampu tu kita berada di atas stage, so angle yang diambil pun agak membuatkan netizen tu membuat dia punya kemarahan kan. Tapi tak apa, benda tu kita ambilkan sebagai iktibar. Kita tak perlu nak marah, kita tak perlu nak melenting. Kita ambil sebagai iktibar yang kita perlu perbaiki lagi apa yang perlu kita perbaiki. So kiranya lepas ni agak lebih berhati-hati dalam memilih pemakaian. Lebih berjaga-jagalah sebab kita ada penonton yang di luar, bukan saja ada penonton di dalam event tapi di luar event pun kita ada. Jadi bagi Ayu, thank you so much atas teguran dan apa saja yang korang nak bagi nasihat dekat Ayu, sebab Ayu akan ambil itu sebagai satu penyuntik semangat untuk Ayu. Benar tak mungkin akak dapat DM yang straight terus ke akak? Ada tak mungkin ada ayat-ayat yang mungkin orang kata ayat-ayat sakit ayat sakit lah. Ayat sakit tu biasa. Paling tak best apa monyet monyet macam tu lah. Alah, takat satu kita boleh simpan lagi. Tapi dalam banyak-banyak kalau ada satu tu biarkan je lah. Tak payahlah nak peduli. Kita tahu diorang peduli tentang kita. Diorang kisah apa kita nak buat. Jadi bila diorang tegur, kita kena ambil benda tu sebagai satu manfaat untuk diri kita. Jadi tak perlu nak gusar. Alhamdulillah lah akak tak fikir banyak pun pasal benda-benda tu. Cuma menerima seadanya apa saja komen mereka. Baiklah, lama kita tidak mendengar kabar pelantun lagu Relakan Jiwa Hazama. Kini beliau aktif sebagai komposer dan penulis lirik. Timbul tanda tanya juga ni, adakah Hazama sudah selesa di belakang tabir? Saya sebenarnya masih depan lagi. Cuma dalam 2 tahun ni kita kan PKP. Ke depan kan asyik kena rembat lah. Kita duduk belakang dulu. Kita buat apa yang patut. Untuk lepas pada PKP ni saya more fokus pada bidang lakonan sebenarnya. Bidang nyanyian memang bidang saya. Cuma saya menambahkan lagi bidang satu lagi iaitu bidang lakonan. Bidang nyanyian tu kita dah boleh handle lah tu. Kita dah tahu nak buat lagu macam mana, nak siapkan lagu apa lama kan. Sebab kita lagu tak ada makan 2-3 bulan. Kadang 1 hari boleh siap lagu, kadang 2 hari boleh siap lagu. Masa untuk buat lagu tu, untuk muzik tu memang ada. Cuma kita more fokus pada still depan. Saya belum lagi nak pergi ke belakang. Mungkin bila umur saya dah dekat 50 ke nanti, insya-Allah saya ke belakang. Macam mana aktiviti seni abang? Padat ke tak untuk puasa dan raya nanti? Alhamdulillah dapat projek tu drama. Bulan puasa ni start berlakon. Itu dalam 24 episod. Dalam 72 hari kita kena settlekan drama tu. Macam sebelum-sebelum ni, masa bulan puasa sebenarnya bulan yang saya ambil untuk saya rehat. Sebab kita sebelum ni menyanyi kan. Sebab bila bulan puasa memang aktiviti nyanyi saya stop. Kita nyanyi selalu malam. Malam kan ada semain tarawih. Takkan kita nak berlawan pula dengan orang tengah semain tarawih kan. Memang sepatutnya saya cuti. Tapi untuk bila bidang lakonan kena kerja lah. Kita pun dah lama cuti, 2 tahun cuti. So bila ada ruang untuk kita buat kerja tu, kita willing untuk buat kerja betul-betul lah. Sebab kita nak recall balik. Sebab bila dalam 2 tahun ni kita tak menyanyi, tak buat aktiviti seni, tak banyak sikit tumpul juga kita punya skill dalam kita punya nyanyian, kita punya lakonan. So bila kita nak start balik, kita kadang terlupa tau. Mana lah suara. Tapi Alhamdulillah sekarang dah jumpa balik kita punya okey, ini dia. Harap-harap lepas ni semua berjalan dengan lancar lah. Amin.
Sudah agak lama Melody tidak menemu bual pelakon yang juga merupakan adik kepada Emma Mai Embong, iaitu Chacha Mai Embong. Kemunculan Chacha dalam sebuah majlis di ibu kota baru-baru ini mencuri perhatian apabila penampilannya yang kelihatan agak kurus berbanding sebelum ini. Apa yang terjadi kepada Chacha ni? Cuba cerita. Tak ada jadi apa-apa. Alhamdulillah, cuma mungkin kita makin berumur. Lepas tu kita start hidup sihat. Bukan tak lalu makan sebab putus cinta ke apa ke? Tak ada. Ya Allah, lambat lagi kita nak putus cinta. Laki pun tak ada. Kita puasa. Lepas tu saya bekerja, busy tu tak ada masa kan. So benda tu kita try amalkan dan Alhamdulillah nampaklah juga feedback dia macam tu. Tahun ni you dah berumur 26 tahun dan adik-beradik lain pun dah mendirikan rumah tangga. Tinggal you seorang. Chacha, status you sekarang single ke ataupun sudah berpunya ke ataupun mungkin you dah ada plan kahwin? Tak ada. Saya ni sejenis jujur. Kalau nak tahu background saya pun semua benda saya tunjuk. Cuma sekarang ni tak fikir kahwin lagi. Bukan tak fikir. Kalau ada jodoh ada. Kita dah lama cuti sebab MCO semua benda kan. Kan fokus kerja. Tapi kalau ada jodoh, tiba-tiba lelaki datang, jom kahwin, families pun accept, insyaAllah. Tapi sekarang ni tak fikir lagi sebab kadang-kadang kerja Chacha ni kadang-kadang balik pun lewat, kadang-kadang bekerja dengan banyak selebriti, banyak gosip sana gosip sini semua kan, yang mana boleh faham kerja saya dan boleh terima keluarga saya, kita ada chemistry, okay lah. Tapi kalau elok tu bonus dan kita sama-sama cuba membina rumah tangga yang tak tahu ada ke tak tu. Macam you cakap kan, hidup sebagai seorang selebriti biasalah dilanda kontroversi. You pun sebelum ni pernah dilanda beberapa kontroversi, tapi kebelakangan ni Chacha macam clean je. Kontroversi yang lalu ni macam mana mematangkan you yang sekarang ke macam mana? Alah, cukup lah. Saya rasa dulu kontroversi tu pasal I je kan. Kadang-kadang benda yang aku tak buat pun aku juga kena kan. Cuma sekarang ni Alhamdulillah ada rasa macam sendu ke sunyi ke tak ada. Saya lagi suka. Macam ada lagi suka sebab rasa kalau kontroversi tu negatif, buat apa? Kita pun tak nak negatif-negatif ni kan. So sekarang ni dah macam so saya happy lah. Saya rasa tenang. Saya boleh bekerja. Saya tak ada stress. And then benda tu tak ada efek. Tak ada efek dekat saya macam alamak aku dah sendu lah, tak ada orang nak buat gosip. Tak ada pun. Rezeki saya masih ada dan orang masih kenal saya dan Alhamdulillah apa yang keluar dulu semua satu pengajaran untuk saya supaya saya lebih matang macam sekarang. Macam tu. Itu mengenai perkembangan kerjaya you lah kan. Sebelum ni kakak you Syikin Mai Embong ada kontroversi dengan bekas bapa mentua dia iaitu Chef Wan kan, sebagai adik ataupun individu yang dekat dengan dia. Apa yang mungkin Chacha boleh katakan? Macam mana nak cakap, kita tak boleh tutup mulut orang tau. Dia sama juga macam mana saya kena dulu. Bukan semua orang kenal kakak saya. So orang yang tak nampak kakak saya tu siapa semua cakap okey kakak aku ni jahat lah, inilah itulah, sampai hati tak buat macam ni. Tapi kenal tak dia betul? Bukan saya nak support kakak saya, tidak. Tapi saya support yang mana betul, yang mana salah. Tapi bagi saya benda-benda ni, ini adalah personal diorang berdua, rumah tangga diorang berdua. Saya ni walaupun adik, saya tetap orang luar. Kita tak boleh nak tiba-tiba masuk ke, kau kenapa buat macam ni, tak boleh lah. So bagi saya kakak saya pun dah matang, yang lebih matang daripada saya. So dia tahu nak buat decision macam mana. So benda kita sebagai family, macam saya sebagai adik, saya support dia. Apa yang dia nak buat semua saya akan support dia. Dan bila dia down, saya cakap tak apa, it's okay. Kita kadang-kadang Allah menguji benda-benda macam ni, itu yang bagi kita jadi yang lagi bagus, lagi baik. Dan kakak saya pun sekarang Alhamdulillah dia pun makin sihat mentaliti sikit dan dia dah tak fikirkan orang lain, fikir bekerja. Saya kata bekerja je, asalkan dia dengan anak dia happy, bahagia, rezeki halal. Alright guys. Walau apa pun yang berlaku, harap-harap di bulan Ramadan ni nak menjelang raya, hopefully dapat berbaik-baik, dapat mengeratkan lagi silaturahim yang mana renggang kan. Mungkin makcik-makcik kat rumah nak tahu apa yang kelakar sangat antara Shoaib dan Nabil. Itulah dia. Rupa-rupanya Abang Ib dia menginspirasi, dia nak sangat idolakan sangat rambut Abil ni. Betul. Dia suka. Macam passion tu. Tak apa, yang tahu-tahu je lah. Bila tengok rambut dia jadi lapar. Jadi apa? Macam jemput-jemput. Mic jatuh. Kenapa? Jemput pisang. Macam nak jemput, letak dalam kuali. Jemput. Lepas tu kena pakai sini lah. Banyak tutup rambut yang nak kena jaga. Okey. Serius guys. Kita kena serius Okey, ni nak tanya satu soalan dengan Abang Shoaib. Boleh. Bang, selepas pemergian Allahyarhamah Siti Sarah, macam mana abang ambil alih tugas dia bang? Dia dah macam kejut anak, masak ke kan? Macam mana bang? Jiran tolong. Betul-betul ke? Saya percaya bang. Tak adalah. Okey, serius lah. Sebenarnya tak naklah sedih sangat. Dah lama bersedih kan. Dia bila berlakunya macam tu, tak nak kita kena hadap, kita kena jalan walaupun ada momen yang kita rasa kita down sangat. Ada momen yang kita rasa macam boleh ke nak buat kan. Tapi yalah, Allah tu dia maha hebat kan. Dia setiap ujian tu Allah bagi. Of course akan ada bantuan yang datang. So macam sekarang ni tengok anak-anak pun jadi sangat baik. Dengar cakap apa-apa pun kalau kita bagi tahu. Dipermudahkanlah Ya, dia lain tahu masa mak dia ada.
Lain sangat. Kalau mak dia dulu dia nakal-nakal. Dia sekarang tak ada. Dia dengar cakap. Manja. Lepas tu dia senang bawa diri kat mana pun. Sebenarnya kalau contoh nak kejut bangun jadi senang. Betul Abang Ed, dipermudahkan. Bila cakap pasal dipermudahkan ni, kita nak cakap juga pasal story Abejo kita. Fizo Omar. Apa cerita? Tak tahu, jom. Kita tengok story dia. Dan juga Kak Mas Dayu lah. Mami Mas Dayu berkahwin. Nak kahwin dengan... Nak kahwin sekarang lah. Jom. IP dekat TV3. Dia masa bercinta. Tengoklah. Tengok cepatlah. Tengok rumah. Okey, lepas tu kan. Baru-baru ini tular satu video pendek yang dimuat naik di Instagram Fizo Omar di mana anaknya Mariam banyak kali mencium perut ibu tirinya kerana teruja nak dapat adik. Wah. Rapat betul Mariam dengan ibu tiri dia. Mari kita dapatkan kenyataan Fizo Omar. Okay Fizo, tahun ni nampaknya Fizo tak beraya seorang, dah berteman. Nak tanya, tahun ni raya kat mana Fizo? Tahun ni Kelantan lah, kita raya bersama buat kali pertama di Kelantan dulu insyaAllah. Tahun ni agak-agak berapa lama you cuti raya sebelum dah start busy balik? Cuti raya tu kalau ikutkan sekejap je sebab some of my business raya itulah time kita nak all out, so mungkin budak-budak cuti raya sehari dua je lah kot, dan kita back to normal business lah insyaAllah. Kita pun dah 2 tahun tak beraya ni sebab pegang PKP, so agak-agak berapa pasang baju raya Fizo? Saya je ni tak kisah apa yang disediakan saya pakai, tapi kebetulan tahun ni ada rezeki Duta Baju Melayu, so rasa kat rumah tu macam-macam colour dah ada, so tinggal beli untuk dia dengan Mariam je lah. So, apa tema colour baju raya tahun ni? Setiap hari berbeza colour kot kan. First choice maroon lah. First choice maroon. Dia yang pilih. Saya kalau bagi saya pilih warna ni kan jadi traffic light. So bagi dia pilih je lah kan. Baru ni kita nampak Mariam ada peluk perut ibu dia. So kita nampak macam mesra sangat. Tanya macam Fazira dengan Mariam ni orang kata dah plan sama ke? Alhamdulillah. Actually sebelum kita kahwin lagi Cik Iyam yang approve dia punya umi ni. So dia sangat rapat even sebelum kahwin. Dan sampai sekarang she's looking forward lah dengan my wife, dan dia rasa paling excited lah kot kan. Hari-hari akan call tanya, Daddy, baby dah keluar ke? Tunggu Mariam, tunggu sister Mariam. Fazira pula, macam mana Fazira tackle hati Mariam ni? Sebenarnya kita banyak bermain lah dengan dia. Kita layan dia macam adik, macam yelah macam adik, macam mak, macam kawan, macam tu lah. Banyak spend time dengan dia lah. Macam kita orang, macam saya bersama dengan Mariam every weekend ke-2 dan ke-4. So memang kita allocate how busy I am, how busy kita berdua, kita akan spend time pergi bercuti, pergi rehat kat mana-mana. So kita nak adakan bonding. So by having that good moment, buatkan rasa bonding tu lagi rapat lah. Kita doakan semoga segala urusan isteri Fizo Omar dipermudahkan. Okey, tapi kita simpan dulu Abang Ed. Kita akan kembali lagi selepas ini dalam Melody Cik. Kita berehat kejap. Tapi sebelum kita berehat, aku nak cakap benda tu. Dia baru nak cakap cing-cing tadi kau pun macam kembali lagi selepas ini. Kau nak dah lama tak cakap. Kau rindu lah tu. So macam tak sabar-sabar nak cakap. Okeylah, cakaplah. Sekarang dah boleh cakap. Sekarang lah. Okey. Tak jadi iklan ke? Kita kembali lagi selepas ini Melody. Tak jadi iklan. Komen sikit Ben untuk hari ini. Dah selesai tu je. Puan, selaku peguam boleh cakap apa? Okey, saya selesai Puan. Thank you. Minggu lalu kecoh mengenai berita Ratu Dangdut terkenal Mas Idayu yang bakal berkahwin dengan jejaka pilihannya yang juga penerbit eksekutif di TV3, Encik Sufian Issa. Elok sangatlah tu. Siapa sangka perkenalan daripada program lagu Cinta Kita telah membawa pasangan ini ke jinjang pelamin. Dah makin kuat bau nasi minyak Sekejap. Ada bau lah Mami. Ada bau apa-apa tak? Perasan tak? Bau? Bau apa? Bau Mami memang selalu wangi. Tak bau nasi minyak. Makin kuat bau nasi minyak. Persiapan setakat mana? Dengarnya daripada hujung rambut sampai hujung kaki ditaja. Sebenarnya kita tak sangka. Kita tak plan macam gitu. Jadi macam kita macam, iya ke? Macam tu. Mami ada wedding planner. Jadi akan siapkan semua. Dia kata, Mami boleh tak Mami jangan pening-pening? Mami boleh tak? Mami duduk diam je. Tak payah fikir apa-apa. Macam tu. So, Alhamdulillah lah. Mami tak sangka lah. Nama Mami ni macam orang kenal juga kan.
tak kenal Mami, biar betul. Kalau bagi Mami tak ada apa-apa. Mungkin bagi orang lain, di mata Mami biasa saja. Kami nak buat nikah di sebelah pagi, terus saja malam tu akan ada reception. Di malam reception tu akan ada kejutan yang tidak boleh diberitahu. Macam tu. Okay, Mami, kita tahu kan nama Mak Sidayu seorang figura yang agak garang kan. Bagaimana agaknya Daddy berani nak tackle? Siapa cakap dia tackle Mami? Mami yang tackle dia ke? Mami dekat dia. Macam mana Mami boleh tackle dia? Kenapa Mami tertarik dekat dia? Sofia Nisa tu bukan dia berani sangat orang dia. Berani sekejap je. Mami ni orang yang memang suka kacau sesiapa pun. 10 tahun yang lalu masa Mentor Black, kami dah pernah bergaduh dah dan tidak bercakap. 5 tahun sebab dia ada pendirian, Mami pun ada pendirian. Tapi awak sangka ke yang Allah rancang macam gitu? Menjumpalah. Macam tu kan? Lah. Sofia Nisa ke? Dia ni macam manusia yang tak ada perasaan. Mami kacau lama-lama. I think LCK2 semua our team production semua dah start ejek lah. Ingatkan orang ejek main-main, tapi sebenarnya ejekan itu adalah satu doa. Dan Mami sejak 2 tahun kebelakangan ni memang selalu minta dengan Allah. Mami tak tahu tiba-tiba Mami nak ada teman, dan begitu juga dengan dia tau. Dia nak ada teman, dia tiba nak ada teman hidup bila takut nanti anak-anak dah besar tau. Setelah Mami jumpa dia, kita nak kopi-kopi je. Sekawan yang lama tak jumpa, dah banyak gaduh je kan. Daripada situ Mami masih biasa-biasa, tapi dia cakap dengan Mami yang kalau betul lah orang ni yang aku doa, mudahkan. Dia cakap macam tu. Dan Mami pula, tiap sujud Mami, solat malam Mami, yang datang tu ramai sangat. Mana kita nak tahu yang Allah bagi kita yang mana? Semua muda-muda. Kena ikutkan test Mami, memang Mami lebih suka orang yang lebih tua pada Mami. Bersifat abang-abang yang lebih tua daripada Mami. Memang dari dulu pun Mami cuma tahu daripada sinilah, daripada sikap orang-orang luar yang nampak. Contoh anak family. Sampailah Sofia Nisa, anak Mami tolong gosok tudung, yang dia selalu buat muka tu. Kalau ada orang lelaki yang suka dengan Mami, dia buat muka. 15 tahun Mami tak ada siapa-siapa dah ini. Mami nak berkawan, Mami nak apa semua kan. Tapi bila Sofia Nisa datang, Mami rasa semua Allah pemudahkan satu persatu. Anak Mami tak ada buat muka. Mami nak keluar, dia siap lambaikan sampai kat tangga dia lambai. Mami macam, ini kot. Asyik ini kot je kan. Tapi yang ini memang kot dia tu memang betul-betul kot lah. Cerita pasal melamar memang tak ada. Tapi kita duduk, kita bercerita pasal diri kita. Akhirnya cakap je, main cakap lalu je. Nanti jadi boleh bawa Mami jumpa Mama. Fahamlah sendiri kan. Macam gitu tau. Berapa hantaran? Hantaran. Bukan pasal hantaran tak ada. Tak boleh cakap. Tak ada. Tak ada. Kalau bagi Mami lebih suka halal je dengan orang Kenyang. Senang sekar Al-Quran je ke macam mana? Awak pula yang nak bagi ni. Apa pula? Tak ada. Apa yang Mami harapkan je beberapa bulan saja menjelang hari bahagia Mami. Apa yang Mami harapkan, kita jaga hubungan ni. Mami akan cuba sedaya upaya jugalah untuk buat yang terbaik untuk hubungan ni, supaya Mami tak hilang lagi kepercayaan tu pada mana-mana lelaki pun kan. Tapi yang khususnya sekarang ni, Sofia Nisa, kalau tanya Mami sangat-sangat memang terbuka pintu hati ni Mami. I love Sofia Nisa so much. I love you. Bagi statement sikit mengenai prosiding hari ini. Alhamdulillah semua dah selesai dengan persetujuan bersama dan saya pun dah memaafkan. Semangat Ramadan yang kita nakkan. Jelaskan sikitlah sebab tahu-tahu dah saman kan. Apa sebenarnya tujuan saman ini? Saya rasa lawyer saya yang patut bercakap. Ya Asmadi, silakan. Drama Dominic memang kita tahu apa berlaku pada perjalanan kes tu. Jadi pihak Elisa menyaman kerana ada jumlah yang saya tak boleh disclose, yang kita saman artis binaan lah. Saya pun adalah not in the position to disclose. Kan ini berpunca daripada band yang tak selesai penggambaran yang balik awal, betul tak? Yang tu kita tak boleh nak cerita further sebab kita dah selesai. Anyway, alhamdulillah selesai. Umum pun dah tahu kan. Saya rasa saya tak perlu go deep into that lah. Difahamkan cara selesai cara baik, tapi ada kena bayaran juga. Itu saya tak boleh jelaskan. Alhamdulillah, saya pun dah memaafkan. Itu saja. Hai Ben. Ben boleh komen sikit Ben untuk hari ini? Kita selesai itu je. Puan, selaku peguam boleh cakap apa? Kes dah selesai Puan, thank you. Selesai macam mana tu? Boleh ceritakan sikit selesai macam mana? Ben. Ya Allah, pergi mahkamah pun handsome Ben. Yalah tu, secara elok
muka dia tu. Tapi apa pun kita harapkan semoga-semuanya semua selesai dengan baik lah. Dah settle, dah berdamai. Damai dah. Alhamdulillah. Perkara baik di bulan yang mulia. Alhamdulillah. Ni Abang Syed. Ya. Cerita tentang Diary Daddy. Diary Daddy. Boleh bang, kalau nak promo ke, bila nak tengok, bila tayangannya. Dan sedikit ucapan buat peminat. Ya, okey, kepada peminat-peminat Shuaib, peminat-peminat Talita, Yuwais, Martin dan juga Ayash Afwan. Ini dia Diary Daddy, setiap hari Sabtu jam 5.30 petang kita ada lagi 2 episod lagi. So boleh tengoklah gelagat diorang, apa yang saya buat dekat rumah, macam mana diorang lalu bulan puasa ni tanpa ibu diorang. So boleh layan nanti. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua orang yang mendoakan saya. Panjang Thank you Abang. Saya pun sama. Saya pun sama. Saya jemputan je. Oh, jemputan juga. Okey, apa-apa pun tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi. Berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum. Tengok playback ni. Okey, go. Assalamualaikum. Dah balik. Punya kursi semua dah balik. Macam aku nak awas minggu. Macam-macam makanan nak beli kan. Ada manis lah, pedas lah, pahit, semualah. Tapi kalau nak nikmati semuanya, kenalah pastikan mulut kita sentiasa sihat dan segar. Jadi, ni. Kena kumur dengan Listerine Total Care Less Intense. Less Intense tu maksud dia kurang pedas. Dan yang dekat dalam ni ada 6 dalam 1 manfaat untuk anda semua. Tengoklah gigi Abil, nampak? Gusi lebih sihat, gigi lebih kuat, nafas lebih segar. Dan yang penting sekali, mulut yang bersih. Mulut kosong-kosong ni maknanya bila diri kita ni bersih dan terjaga. Barulah terselah kita punya personality kan. Barulah nampak manis bila kita bercakap dengan orang. Orang dengar kita cakap pun orang rasa macam tersenyum je. Okey, dah. Biarkan manis senyuman, manis perkataan. Janji, jangan berjanji manis. Ya. #mulut manis.